الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan peluang kepada kita. Allah memberikan lagi nyawa kepada kita, dan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kan kita melangkah kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya kita berehat sebentar di salah satu daripada taman-taman syurga, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh para sahabat apakah yang dimaksudkan dengan taman daripada taman-taman syurga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaqaz zikir, halaqah ilmu. Semoga dengan duduknya kita di dalam majlis ilmu ini akan menjadi asbab ke sebarang bentuk ibadat. Kerana ibadat ini dia perlu ada ilmu, dan yang terdekat sekali pada bulan yang lalu adalah doa yang kita baca selepas selesai mengambil wuduk, yang mana di dalam doa itu ada beberapa bahagian. Dua bahagian yang utama, iaitu yang pertama kalimah syahadah, dan yang kedua adalah permohonan ataupun doa. Kita minta kepada Allah supaya menjadikan kita daripada golongan orang yang bertaubat dan golongan orang yang mensucikan diri. Kalau tuan-tuan ingat lagi, mungkin tuan-tuan boleh bacakan ataupun kita sama-sama bacakan daripada hafalan kita, insya-Allah, selepas kita selesai mengambil wuduk. Saya bagi clue dia lah. Clue dia adalah kalimah syahadah. Ashhadu an la wa ashhadu anna. Okey, kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin. Itu yang saya katakan tadi. Kita mohon kepada Allah supaya menjadikan kita daripada golongan orang yang banyak bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan menjadikan aku daripada golongan orang-orang yang bersuci ataupun orang yang menyucikan diri. Dan yang lepas saya ada menceritakan tentang hikmah memperbaharui wuduk supaya dia tidak terputus. Okey, jadi yang itu secara ringkas apa yang telah kita pelajari pada bulan yang lepas. Lama dah tu tuan-tuan. Okey, bulan yang lepas. Harap-harap telah pun diamalkan pada bermula daripada kuliah itu sehinggalah pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan menyambung lagi. Selepas kita membaca doa wuduk, maka kita akan melangkah kaki menuju masuk ke dalam dewan salat. Jadi apakah yang akan kita baca? Di sini ada doa masuk dan juga doa keluar masjid. Mungkin juga boleh dibaca doa ketika kita masuk surau pun boleh kita baca doa yang sama. Kita baca doa yang sama. Baik.
Kita mulakan dulu dengan doa masuk masjid. Okey, sebelum itu tuan-tuan, masjid adalah perkataan yang kita faham dia adalah tempat untuk kita beribadat, tempat untuk kita beribadat. Tetapi kalau daripada segi bahasa, masjid itu ia berasal daripada perkataan sajadah. Sajadah bermaksud sujud. Sujud. Jadi masjid adalah kata nama khusus untuk tempat. Jadi bila dinamakan masjid, ia bermaksud tempat sujud. Tempat sujud. Maksudnya tempat untuk orang beribadah. Tempat untuk orang bersalat. Yang mana di rumah Allah ini kita melakukan antara yang gerakan salat yang utama adalah sujud. Jadi kita katakan masjid ini adalah tempat ibadah. Dan selalunya dia digambarkan sebagai masjid ni tempat yang lebih besar daripada inilah, lebih besar daripada ini, masjid. Cumanya di dalam pengistilahan bila membincangkan tentang fiqh, yang termasuk dalam masjid, di masjid ni dia jadi makna yang umum. Dia bukan merujuk kepada masjid yang kita faham. Contoh masjid di sini apa? Masjid Kampung Rincing. Dia tidak terhad kepada itu. Dia lebih umum. Mana-mana tempat yang orang Islam berkumpul dan melakukan salat, dan di situ ada imam rawatib dan juga salat rawatib. Maksudnya setiap waktu akan ada azan dilaungkan dan didirikan salat secara berjamaah, maka itu juga boleh kita anggap sebagai masjid. Sebab itu surau, bila kita masuk surau, kita ada salat tahiyatul masjid. Nama dia salat tahiyatul masjid, tetapi boleh dilakukan di dalam musalla. Itu dari sudut istilah saja, dari sudut pengistilahan saja. Jadi apakah doa yang kita baca untuk untuk masuk masjid? Sebelum kita nak masuk masjid ni, ada perkara-perkara lain lah yang berkaitan dengan adab. Banyak adab-adab yang boleh kita lakukan. Antaranya adalah bila kita melangkah kaki masuk ke dalam masjid, maka kita mulakan dengan kaki kanan. Kita mulakan dengan kaki kanan, kemudian kita membaca doa ini, yang mana doa ini adalah daripada riwayat Muslim, hadis nombor 713. Kita baca sama-sama tuan-tuan. Doanya tidak panjang, pendek saja. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma, ya Allah, iftahli, bukalah untukku. Li itu untukku. Abwaba, pintu-pintu. Rahmatik. Rahmatik itu ada gabungan. Nanti saya akan terangkan. Rahmatmu. Kemudian ada penambahan di situ untukku. Rahmatmu untukku. Jadi kita tengok maksud secara satu persatu. Kita pergi kepada iftahli. Iftahli, iftah bermaksud kata kerja suruh, iaitu fa'il amar. Bermaksud di sini kita menyuruh. Kita menyuruh. Apa yang kita suruh? Bukakanlah olehmu, wahai Allah. Menyuruh di sini bukanlah bermaksud rendahnya Allah itu sehingga kita boleh menyuruh Allah. Tetapi fi'il amar yang digunakan di sini, walaupun dia digunakan sebagai kata kerja suruh, konteks doa ini ataupun konteks perkataan ini, ia adalah doa. Doa ini adalah memohon, meminta.
walaupun dia menggunakan kata kerja suruh, tetapi dia sebenarnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah memohon dengan perasaan yang takabur, tapi memohon dengan rasa rendah diri, rasa kehambaan. Kita memohon kepada Allah, iftah, bukalah, li, untukku. Li bermaksud untukku. Ada dua gabungan. Yang pertama partikel lam. Lam itu membawa maksud untuk. Lam itu membawa untuk. Dan ada kata ganti diri bersambung di situ, iaitu ya berbaris mati. Ya berbaris mati. Jadi ia membawa maksud saya, untuk saya. Ya berbaris mati ini sangat selalu, sebenarnya amat selalu kita jumpa, terutama apabila kita dalam ibadat kita. Contoh di dalam doa istiftah, kita ada bahagian ayat yang kita baca, inna salati, ada ya dekat situ, menunjukkan saya lah. Wa nusuki, ada ya dekat situ. Wa mahya, ya pun ada ya dekat situ. Wa mamati, ada ya dekat situ. Semuanya itu menunjukkan saya. Semuanya itu menunjukkan saya. Lepas ni tuan-tuan bila nampak tu memang ni lah, memang boleh ingat lah. Ya di situ membawa maksud saya. Kalau tuan-tuan jumpa di dalam bahasa Arab dia tulis li, automatik dia tak ada makna lain melainkan dia membawa maksud untuk saya, untuk saya atau kepunyaan saya, untuk saya atau kepunyaan saya. Dalam konteks yang lain dia boleh membawa maksud kepunyaan. Sebagai contoh, saya kata yang ini dalam bahasa Arab kita panggil al-waraqah, kertas. Dalam bahasa Melayu warkah bermaksud surat. Jadi warkah itu diambil daripada waraqah. Waraqah. Jadi saya kata warqah ini, kertas ini adalah kepunyaan saya. Jadi saya kata al-waraqah li, hazihil waraqah li, ini kertas ini adalah kepunyaan saya. Seterusnya, abwab rahmatik. Abwab dia adalah kata nama jamak dari perkataan mufrad atau perkataan singular, iaitu bab. Bab bermaksud pintu. Bab bermaksud pintu. Kalau di dalam kitab kita pun ada menggunakan bab. Apa maksud bab dalam apa ni, buku? Kita bolehlah terjemahkan sebagai pintu, kita kena terjemahkan sebagai bab jugalah, bab satu, bab dua, kerana kita faham bab itu dalam bahasa Melayu. Cuma makna dia satu lagi, dia membawa maksud pintu, bab. Baik. Kalau kita tambah dengan alif lam, maka kita baca dengan al-bab. Kalau tuan-tuan pernah dengar Ahmad al-bab, maksudnya Ahmad pintu, maksudnya Piramli dah pandai bahasa Arab dah masa tu. Dia tahu al-bab itu maksudnya pintu. Bila dia mendukung cucunya yang sedang menangis, tak mau diam, Yar Tompel mendukung cucunya. Tapi bila dia ketuk pintu, budak itu diam dan dinamakan dengan Ahmad al-bab. Betul lah tu, al-bab bermaksud pintu. Jadi dia adalah kata nama jamak, abwab. Jadi banyaklah di sini pintu-pintu yang merujuk kepada rahmat, pintu rahmat. Rahmatika dia gabungan dua perkataan, iaitu rahmat, iaitu rahmah, dan kata ganti diri bersambung ka. Rahmatmu, maksud dia ka itu bermaksud kamu, wahai Allah.
abwaba rahmatik. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ia adalah perkara yang besar, yang sepatutnya diimpikan oleh setiap hamba. Melalui kita membaca doa ini, setiap kali kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita rahmatnya. Yang mana di dalam Al-Quran Allah menyatakan, ma yaftahillahu linnasi min rahmah fala mumsika laha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia yang berupa rahmat, fala mumsika laha, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan rahmat Allah. Allah nak bagi rahmat kepada seseorang hamba, tidak ada seseorang pun yang dapat menahan daripada rahmat itu sampai kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apa sahaja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Kalau Allah tidak berkehendak untuk menurunkan rahmat, maka tidak ada sesiapa yang dapat memaksa Allah menurunkan rahmat itu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi rahmat ini adalah satu yang special, yang Allah miliki, dan Allah sahajalah yang berkuasa dan berkehendak menurunkan, memberikan rahmatnya kepada sesiapa sahaja daripada kalangan hambanya yang dikehendaki olehnya. Termasuklah apabila kita berada di dalam majlis ilmu, Allah menghendaki rahmat itu turun kepada sesiapa yang ada dalam majlis ilmu itu. Jadi rahmat Allah ini sangat mahal. Tidak ada sesiapa yang dapat meminta, tidak siapa yang dapat rahmat Allah jika bukan dengan kehendaknya, dan tidak ada sesiapa yang dapat menahan daripada Allah memberikan rahmatnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa di antara kamu yang dibukakan baginya pintu doa, maka dibukakannya baginya pintu rahmat. Jadi kalau kita berdoa, memang kita mengharapkan doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buka pintu mustajab untuk segala permintaan dan doa kita kepadanya, maka itulah juga merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu rahmat berada di hati manusia. Pintu rahmat itu berada di hati manusia. Kita dapat merasai rahmat Allah itu apabila kita merasa bahagia. Kita merasa kebahagiaan, sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Kita merasa tenang. Al-hudu bermaksud ketenangan. Kemudian kita merasa tenteram apabila rahmat Allah itu turun kepada kita. Kita tak akan nampak dia dalam bentuk fizikal, tetapi ia dapat dirasa oleh hati manusia. Tidak kiralah manusia itu dalam keadaan apa sekalipun dia berada dalam keadaan yang susah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian yang berat. Mungkin dia diuji dengan sakit,
Mungkin dia diuji dengan kemiskinan, mungkin dia diuji dengan masalah kehidupan, tetapi dia tetap rasa bahagia, dia tetap rasa tenang, dia tetap rasa nikmat daripada rahmat Allah yang Allah turunkan ke dalam hatinya. Begitu juga dengan orang yang senang, Allah berikan kepadanya nikmat, Allah bagikan kesenangan harta benda, Allah bagi kepadanya macam-macam nikmat. Dan apabila Allah memberikan rahmatnya kepadanya, maka dia juga akan merasa tenang. Dalam masa yang sama dia menikmati segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jika rahmat Allah tidak turun, tidak masuk, tidak dianugerahkan kepada manusia, maka seseorang manusia itu akan melihat dunia yang luas ini sebagai tempat yang paling sempit bagi diri dia. Dia akan sentiasa merasa gundah gulana, merasa resah, merasa rungsing. Walaupun dia diberikan nikmat kesenangan, walaupun dia diberikan nikmat kekayaan, tetapi dia tetap juga rasa sempit. Dia tak tahu sebab apa dia tak tenang. Sama juga dengan orang yang susah, dia diuji dengan kemiskinan. Kalaulah dia tidak diberikan rahmat oleh Allah SWT, sudahlah dia hidup miskin. Dalam masa yang sama dia tidak tenang, hatinya sentiasa susah hati lah, sedih, runsing dan sebagainya. Jadi rahmat ini bukan tunggu dia tu miskin barulah kita bukan tunggu dia kaya baru kita kata dia dapat rahmat. Tidak. Rahmat ini adalah sesuatu yang diberikan sama ada orang itu susah ke, orang itu senang ke, kaya ke, miskin ya, rahmat ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, rahmah ammah, rahmat yang umum yang Allah turunkan kepada semua makhluknya, termasuk orang-orang kafir. Jadi rahmat ini Allah turunkan kepada seluruh alam, sebagaimana yang ada disebut di dalam ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Penyayang. Ar-Rahman itu adalah merujuk kepada rahmat. Allah itu Maha Pemberi rahmat. Ar-Rahim, dan Allah itu Maha Penyayang. Penyayang ini khusus. Dia khusus. Rahmat ini dia umum. Dalam ayat itulah kepada seluruh alam merasai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat ini sifatnya adalah fizikal dan dia ada masa yang terhad, iaitu duniawi. Rahmat itu berbentuk fizikal dan dia hanya berlaku ketika hidup di dunia ini sahaja. Okey? Apa yang diboleh dikategorikan sebagai rahmat adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, apa sahaja yang memudahkan, yang menyebabkan manusia itu boleh meneruskan kehidupan. Itulah yang kita kata rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala rahmat khassah, rahmat yang khusus, yang bersifat imaniyah diniyah, yang bersifat iman dan keagamaan, baik di dunia maupun di akhirat, adalah dalam bentuk taufik. Adalah dalam bentuk taufik. Taufik ini adalah kemahuan, kemahuan ataupun gerak hati yang mendorong seseorang manusia itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kata taufik. Okey? Sebab itu kita selalu dengar hidayah dan taufik. Hidayah, ramai orang yang dah dapat hidayah. Ramai orang tahu solat itu adalah wajib,
kena solat. Tetapi berapa ramai orang yang boleh istiqamah, tidak meninggalkan solatnya. Yang itu mungkin kita kata berkait dengan taufik. Taufik. Sama jugalah. Orang Islam ramai, tetapi adakah orang yang solat di surau atau di masjid seramai hari Jumaat? Itu adalah juga berkaitan dengan taufik. Kemudahan untuk berbuat baik, diteguhkan keimanannya dan diberi hidayah menuju jalan yang lurus, dan dimuliakan dengan masuk ke dalam syurga serta selamat daripada neraka. Jadi rahmat khasah ini, dia punya matlamat akhirnya adalah untuk melorongkan manusia ini supaya dia mendapat syurga. Dia selamat daripada azab api neraka di akhirat nanti. Baik, ini adalah doa yang berkaitan dengan masuk masjid. Kita melangkah kaki kanan, kemudian kita baca Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Taib, kita berpindah kepada doa keluar masjid. Doa keluar masjid. Baca sama-sama dengan saya, tuan-tuan ikut saya. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Allahumma, ya Allah, ighfir li, ampunilah untukku dhunubi, dosa-dosaku, waftah li, kita jumpa lagi perkataan ini, waftah li abwab, dan bukakanlah untukku pintu-pintu fadlik, kurniaanmu. Jadi kita tengok huraiannya. Allahumma, kita dah tahu ya Allah. Kemudian kita minta ighfir li. Ighfir li dhunubi. Ighfir bermaksud ampunkanlah olehmu wahai Allah. Ini juga adalah kata kerja suruh atau fi'il amar. Dia adalah untuk minta kepada Allah, bukan untuk suruh Allah, tapi kita minta berdoa kepada Allah. Li adalah partikel yang membawa maksud untuk saya. Dhunubi. Dhunubi adalah kata nama jamak daripada perkataan zambun. Zambun adalah kata mufrad ataupun singular. Untuk zambun, zambun satu dosa. Dhunub banyak dosa. Dosa-dosa. Kemudian ada ya berbaris mati. Jadi kita kata maksudnya tadi saya. Dosa-dosa saya. Okey, dosa-dosa saya. Waftahli, yang ini kita dah tahu maksudnya tadi adalah bukakanlah olehmu wahai Allah untukku, untukku abwaba fadlik, pintu-pintu fadlik. Fadlik ni bermaksud kurniaanmu, pintu-pintu kurniaanmu. Apakah yang dimaksudkan daripada al-fadlu? Fadlik tu tadi, apakah maksud dia? Al-fadlu adalah az-ziyadatu 'anil iqtisar, tambahan dari sekadar hanya kecukupan. Okey, dia tambahan. Kita dah ada yang cukup. Kita dah ada dah kecukupan, tak perlu minta apa-apa dah. Tetapi kita minta al-fadl. Allah tambahkan lagi. Allah dah bagi dah rahmat. Allah dah bagi rahmat kepada kita, tetapi kita minta lagi. Mula-mula tadi kita masuk, kita dah minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita minta lagi tambahan. Kita minta lagi tambahan, iaitu kita kata al-fadl. Kita minta benda dah cukup, tapi kita minta lagi. Nabi SAW meminta tambahan kurniaan daripada Allah, kerana Allah yang telah memerintahkan di dalam firman-Nya, was'alullaha min fadlih, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurniaannya. Jadi sebenarnya Allah ini maha memberi.
Allah ini maha memberi. Banyak benda yang Allah nak berikan kepada manusia ini. Sebab itu kita jangan malas untuk meminta kepada Allah. Hatta kalau kita ada masalah, kita ada masalah, ya Allah, duit tak ada ni, kita minta, ya Allah, kurniakanlah, bantulah aku, ya Allah, aku tak ada duit ni, ya Allah. Tapi janganlah mengharapkan pula tiba-tiba ada duit terbang. Bukan begitu, tapi nak kata dalam keadaan yang begitu, kita minta kepada Allah, kerana Allah suka. Kadang-kadang kesusahan, kemiskinan yang diuji kepada manusia itu adalah sebenarnya adalah untuk menjadikan manusia itu ingat Allah. Dugaan yang ditimpakan kepada manusia itu adalah untuk kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita minta kepada Allah sama ada sembuh daripada penyakit, berikan jalan keluar daripada sebarang jenis kesusahan hidup dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 73, "Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha." Katakanlah, innal fadla, sesungguhnya kurniaan itu, biyadillah, di tangan, yakni adalah dalam kekuasaan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah memberikan kurniaannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Pada saya, al-fadli ini, ilmu itu juga adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak memberikan ilmu kepada semua orang. Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa may yuridillahu khaira falyufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah mahukan padanya kebaikan, Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Jadi inilah tuan-tuan, secara ringkas, cepat pula hari ni, berkaitan dengan doa yang boleh kita tambahkan penghayatan, iaitu doa yang pertama tadi, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Allahumma iftah li abwaba rahmatik, iaitu masa kita masuk. Kemudian masa kita keluar, Allahumma ghafir li dhunubi. Kemudian waftah li abwaba fadlik. Waftah li abwaba fadlik. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Wallahu ta'ala alam. Kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh saya buka untuk sebarang persoalan. No? Maksud dia? Ada bacaan ayat tambahan. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li okey. Setakat yang saya maklum, wallahu alam, saya tak pasti, kod ada riwayat yang lain, saya tak pasti. Tapi setakat yang saya baca, kalau untuk yang doa masuk ni, dia tak adalah yang di awal itu, tetapi dalam bab doa ni dia ada keluasan. Dalam bab doa ni dia ada keluasan. Jadi kita, kalau tuan-tuan nak baca, tak ada masalah pada saya. Tak ada masalah. Sebab dia ada keluasan dalam bab yang berkaitan dengan doa. Boleh kita tamatkan sekarang, tuan-tuan? Dah masuk Isyak, insya-Allah kita berjumpa lagi pada selepas raya lah kot, kan? Selepas raya lah, okey.
Jadi terima kasih kepada tuan-tuan. Semoga apa yang saya kongsikan pada malam ini akan memberi manfaat dan menjadi amal jariah lah kepada saya sendiri dan kepada tuan-tuan yang menyampaikan kepada orang lain lah selepas itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.